Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, minggu lepas, bukan minggu lepas, minggu sebelum ni kita dah habiskan tajuk asid dan alkali. Okey, jadi kalau awak ada masih lagi yang kurang faham tentang tajuk asid dan alkali, boleh PM cikgu, boleh rujuk dengan cikgu, tanya cikgu soalan apa yang awak masih lagi keliru tentang asid dan alkali. Okey, jadi untuk minggu ni fokus kita nak masuk ke tajuk yang baru, iaitu tajuk bumi dan bulan. Okey. Untuk tajuk bumi ni kita akan fokus kita kepada pergerakan bumi. Masa tahun 4 awak dah belajar dah susunan urutan bumi bermula daripada Utarit, Zura sampailah ke planet Neptune. Okey, jadi untuk tahun 5 awak akan belajar tentang pergerakan yang dibuat oleh bumi. Jadi itu yang kita akan belajar hari ini. Okey, success criteria. Jadi ada dua success criteria. Maksudnya dekat sini, lepas apa cikgu ajar hari ni, awak mesti boleh buat dua benda ni. Iaitu yang pertama, awak boleh mencirikan pergerakan yang dibuat oleh bumi, iaitu putaran bumi dan juga peredaran bumi, dari arah mana ke arah mana, tempoh masa yang diambil. Okey. Kedua, success criteria yang kedua adalah awak mesti boleh menyenaraikan kesan-kesan, iaitu apa yang akan berlaku apabila pergerakan tadi itu berlaku. Okey, kita teruskan. Okey, pengenalan dulu. Juga kita briefing dulu sikit. Okey, dekat gambar ni awak boleh nampak ya. Kita ada matahari, kita ada bumi dan juga orbit. Okey, orbit ni apa dia? Orbit ni umpama landasan. Landasan untuk setiap planet yang ada dalam sistem suria. Jadi setiap planet ni dia akan ikut orbit dia untuk bergerak. Dia takkan masuk ke landasan orang lain ke, dia orang kata berpindah ke landasan yang lain ke. Jadi dia akan bergerak mengikut orbit dia masing-masing. Jadi matahari fungsi dia adalah sebagai pusat sistem suria. Maksudnya dekat sini, matahari ni akan berada dekat tengah-tengah. Kita ada kesemua 8 planet, Utarit, Zura, Bumi, Marikh, Mushtari, Uranus, Neptune. 7 ke 8. Cikgu bersalah kira. Tak kisahlah. Tapi dari kesemua planet ni tadi, dia akan bergerak mengelilingi matahari. Boleh faham? Okey, seterusnya bumi. Bumi dia membuat dua jenis pergerakan, dua sahaja, iaitu yang pertama sekali dia akan berputar pada paksi dia. Berputar. Okey, berputar pada paksi dia ni maksudnya, awak tengok dekat sini, kat orbit ni. Okey, orbit ni, nampak ni, titik pertemuan antara orbit dan juga bumi. Itu yang kita panggil sebagai paksi dia. Jadi maksudnya berputar pada paksinya, itulah dia. Okey, manakala beredar mengelilingi matahari, bumi ni dia akan beredar mengikut landasan orbit dia ni mengelilingi matahari. Bukan bumi sahaja, semua planet macam tu. Masing-masing planet dia akan beredar mengelilingi matahari ikut orbit dia. Tapi fokus kita pada bumi sajalah. Tapi ke semua planet, awak kena ingat, daripada Utarit, Zura, Bumi, Marikh, Mushtari, Uranus, Neptune, Zuhal, betul 8. Cikgu lupa sebut. Jadi kesemua 8 ni dia berputar pada paksinya dan juga pada masa yang sama dia beredar mengelilingi matahari. Semua ni dia akan beredar je. Dia akan mengelilingi matahari. Okey. Jadi awak jangan terkeliru antara putar dengan edar. Berputar ni dia berputar, dia putar. Manakala beredar ni, umpama kalau cikgu duduk dalam kelas, dia kata awak beredar daripada kelas ni. Maknanya beredar ni dia mesti bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks pergerakan bumi, dia beredar, dia bergerak mengelilingi matahari. Okey. Putaran bumi. Okey, boleh tengok dekat video ni. Okey. Pergerakan yang pertama adalah putaran bumi. Matahari berputar, bumi berputar dari arah barat ke timur. Tu cikgu tersalah tulis tu. Bukan matahari yang berputar, bumi yang berputar. Bumi berputar dari arah barat ke timur dan mengikut arah lawan jam. Arah lawan jam tu macam mana? Tengok gambar bawah ni.
Biasanya kalau jam, kalau awak tengok jarum jam, dia akan bergerak daripada pukul 12 pergi ke pukul 1, pukul 2, 3, 4, 5, 6. Itu kita panggil sebagai ikut jam. Kalau lawan jam, dia terbalik daripada pukul 6, pukul 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dia berlawanan. Itu yang kita panggil dia sebagai arah lawan jam. Okey, jadi daripada pandangan sisi dia, tengok kat sini, dari pandangan sisi pergerakan bumi dari putaran dia daripada arah barat pergi ke arah timur. Barat ni yang mana satu? Barat ni sebelah kiri, sini sebelah kiri, manakala timur pula sebelah kanan. Jadi awak tengok dia punya putaran ni, dia berputar arah sini kan. Itu yang kita panggil daripada barat pergi ke timur, daripada kiri pergi ke kanan. Manakala kalau kita tengok daripada atas, kita berdiri ke atas bumi, contoh awak jadi angkasawan, awak terkapung ke atas bumi, pandangan dari atas awak akan nampak bumi ni ada putaran dia. Dia berlawanan arah jam. Ingat ya, putaran bumi kalau daripada sisi daripada barat pergi ke timur, ni barat pergi ke timur, manakala kalau daripada atas, pandangan dari atas, dia akan berlawanan dengan arah lawan jam. Okey, masa yang diambil untuk satu putaran lengkap adalah 24 jam. Maksudnya dekat sini, untuk satu planet kita, planet bumi, membuat satu putaran yang lengkap, dia mengambil masa 24 jam ataupun satu hari. Sebab itulah kalau kita pada waktu malam, kita panggil, contoh tengah malam kan, kita panggil 12 pagi tengah malam tu kan, kita panggil 12 pagi. Maknanya apa? Kita dah bermula hari yang baru. 12 pagi sampai 12 tengah hari, baru separuh hari, baru 12 jam, baru separuh hari. Daripada 12 tengah hari habis balik sampai tengah malam, itu yang kita jadikan lengkapkan sebagai satu hari. Jadi satu putaran lengkap mengambil masa 24 jam. Okey, peredaran bumi pula. Okey, bumi beredar dari arah barat ke timur mengikut arah lawan jam. Ingat ya, cikgu tersalah tulis. Bukan matahari yang beredar, bumi yang beredar. Jadi bumi beredar dari arah barat ke timur mengikut arah lawan jam. Ni tengok pergerakan dia. Ini kita panggil sebagai pergerakan lawan jam. Tengok. Satu peredaran lengkap mengambil masa 365 1/4 hari. Kalau awak tengok kalender dalam handphone awak ke, kalender kat rumah awak ke, cuba awak kira hari. Jumlah keseluruhannya semuanya ada 365 hari. Yang 1/4 tu pergi mana? Itu tak apa, itu dalam kelas cikgu akan terangkan. Sebab cikgu akan tunjuk kat awak pengiraan dia macam mana. Tapi senang untuk awak ingat, 365 hari 1/4. Arah dia daripada barat, dia pergi ke timur mengikut arah lawan jam. Jadi senang saja awak nak ingat, putaran bumi pun arah yang sama, peredaran bumi pun arah yang sama. Tak percaya? Cuba tengok. Ini berputar dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Ini pun beredar dari barat ke timur ikut arah lawan jam. Jadi ayat dia senang, barat ke timur lawan jam, barat ke timur lawan jam. Itu pergerakan bumi. Okey, cuba awak tengok dekat video ni, kalau awak perasan, nampak tak? Sewaktu bumi ni dia beredar, dia tengah bergerak tu, dia juga berputar. Tengok ni. Waktu dia tengah beredar tu, dia juga berputar. Maksudnya dekat sini pergerakan ni berlaku serentak. Dia bukannya sambil dia kejap dia putar, kejap dia beredar, kejap dia putar, kejap dia beredar. Bukan. Dia berlaku serentak. Dia mesti berlaku serentak. Boleh faham? Dia bukan selang-seli. Okey. Cuba sekarang ni kita dah bulan 10, betul? Okey, bulan 10. Maksudnya kita lagi 2 bulan sebelum nak habis tahun 2020. Okey, contohlah kan, kita punya peredaran bermula dekat sini. Kat sini peredaran kita bermula. Bulan 1 dekat sini. Happy New Year. Sekarang ni bulan 10, maknanya planet kita dah sampai dekat sini dah, dekat nak hujung dah, hampir ke garisan penamat. Cuba kita tengok, contoh dekat sini bulan 6, dekat sini bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, 12,
Bulan 1 saat balik, dah habis tahun. Jadi lengkapnya satu peredaran bumi bermakna tamatnya 1 tahun ataupun 365 hari. Okay. Kesan daripada pergerakan bumi. Yang pertama, kita ada kejadian siang dan malam, perubahan kedudukan matahari dan arah dan panjang bayang-bayang. Ini adalah kesan akibat daripada bumi berputar, bumi beredar yang akan berlaku. Okey, yang pertama sekali kejadian siang dan malam. Okey, ini matahari awak nampak dekat kanan dan kiri pula kita ada bumi. Akibat daripada bumi ni berputar, berlakulah kejadian siang dan malam. Macam mana boleh berlaku? Apabila bahagian bumi yang terkena sinaran matahari, dia akan mengalami waktu siang. Manakala bahagian bumi yang terlindung akan mengalami waktu malam. Macam sekarang lah. Sekarang ni waktu siang kan? Betul? Pukul 8 pagi, 9 pagi. Maknanya kawasan negara kita ni sedang menghadap matahari. Kejap lagi waktu malam. Maksudnya bila berlakunya waktu malam, negara kita dah tak menghadap matahari dah. Macam ni yang kawasan yang gelap ni lah. Kawasan yang gelap ni dia dah tak menghadap matahari, sebab tu dia malam. Manakala kawasan yang cerah ni dia waktu siang sebab dia menghadap matahari. Sebab itulah kalau awak ada abang ataupun kakak yang belajar dekat luar negara, contohlah waktu tu awak waktu petang, pukul 4 petang, waktu awak telefon abang awak dekat contoh negara Itali. Dia waktu dia dekat situ dia dah waktu malam dah. Kerana apa? Kerana awak dekat Malaysia, contohnya awak dekat Malaysia, awak dekat sini, awak dekat sini. Awak tengah waktu siang. Manakala abang awak dekat Itali, dia kat sini. Dia waktu malam. Dia boleh nampak. Jadi akibat daripada putaran bumi ni tadi, berlakulah kejadian siang dan malam. Tempat yang terkena cahaya matahari mengalami siang, tempat yang tak kena matahari mengalami malam. Okey, seterusnya. Perubahan kedudukan matahari. Okey. Kedudukan matahari ni, tengok ni baca, tidak kekal sama sepanjang hari. Matahari ni kalau awak rajin awak tengok, pada waktu siang matahari kedudukannya berubah-ubah. Kerana apa? Kerana planet kita berputar. Kan? Cuba terang tadi kan? Okay, baca ini pula. Pada waktu pagi matahari terbit di sebelah timur, manakala pada waktu petang matahari akan terbenam di sebelah barat. Kita tengok gambar ni. Okay, kanan, timur, kiri, barat. Awak kena ingat tu je, senang. Timur tu kanan, kiri tu barat. Okey, cuba tengok. Matahari dia akan naik dari sebelah timur. Dia naik dari sebelah sini. Dan dia akan turun di sebelah sini, di sebelah barat. Pada waktu tengah hari, dia duduk tengah-tengah. Itu yang berlaku apabila bumi ni berputar. Akibat bumi ni berputar, matahari dia akan naik dari timur dan dia akan turun di barat. Sebenarnya matahari tak bergerak pun, dia duduk diam je. Tapi akibat bumi yang berputar, kesan dia kita nampak macam matahari tu yang terbit dan tenggelam, terbit dan terbenam. Okey. Sebab itu orang kata, kita dalam Islam kita kata apabila matahari tu terbit daripada arah barat, contoh matahari terbit daripada barat, maknanya nak kiamat. Sebab apa? Sebab putaran bumi tu dah terbalik. Sepatutnya bumi berputar daripada barat pergi ke timur, matahari pula naik daripada timur turun ke barat. Dia berlawanan. Awak kena ingat jangan terbalik pula. Simpan dalam otak awak, matahari bumi berputar daripada barat pergi ke timur, manakala matahari terbit di timur terbenam di barat. Seterusnya arah dan panjang bayang-bayang. Okey. Tak sini baca ini dulu ya. Bayang-bayang panjang apabila matahari rendah dan semakin pendek apabila matahari tinggi. Okey, cuba tengok dia naik kat sini. Rendah tu maksudnya matahari tu dekat kawasan yang rendah lah dekat sini. Yang tinggi tu maksudnya berada di kawasan tinggi dekat sini. Cuba perasan tengok. Apabila matahari tu daripada kawasan rendah, bayang dia panjang tengok Bila matahari tu makin lama dia naik makin tinggi, bayang tu makin pendek. Tengok, panjang. Pendek sikit. Pendek lagi sikit. Tengok. Apabila bayang ni, sebenarnya matahari ni berada di jam 12 ni kan, pukul 12 ni kan, bayang-bayang sangat pendek. Sebab apa? Sebab matahari betul-betul dekat tengah-tengah sini.
Jadi bayang nampak sangat pendek. Arah bayang-bayang berubah apabila kedudukan matahari berubah. Okay, ingat sini timur, sini barat. Apabila matahari dekat sebelah timur, bayang dia akan barat. Kita tengok matahari kat timur, bayang dia dekat barat. Apabila matahari dekat sebelah barat, bayang-bayang dia dekat timur. Tengok. Dia ke arah, dia tunjuk ke arah sana. Jadi panjang dan arah bayang-bayang ni awak kena ingat dua cara. Apabila matahari berada dekat timur, dia ada dekat kawasan sebelah timur, bayang-bayang dia akan jatuh ke sebelah barat. Manakala apabila matahari ada dekat sebelah barat, bayang-bayang dia pula akan jatuh ke sebelah timur. Manakala kalau bayang-bayang dia dekat bawah, dekat hujung sini ke ataupun dekat hujung sini ke, dia akan sangat panjang. Jadi semakin dia naik matahari tu semakin tinggi, bayang dia semakin pendek. Okey, seterusnya. Okey, soalan cikgu sebelum cikgu habiskan video ni, cikgu nak tanya awak satu soalan. Apakah yang akan berlaku sekiranya bumi berhenti berputar? Okey. Soalan cikgu ulang, apakah yang akan berlaku sekiranya bumi berhenti berputar? Apa yang awak rasa akan berlaku selain daripada siang dan malam tak ada? Cuba awak ceritakan kepada cikgu. Awak rasa apakah yang akan berlaku sekiranya bumi kita tadi tu dia berhenti berputar? Kan bumi berputar dan beredar. Tapi andainya tiba-tiba bumi berhenti berputar, stop mengejut, awak rasa apa yang akan berlaku pada bumi? Okey, bagi jawapan awak, tuliskan jawapan awak, typekan jawapan awak dekat ruangan komen dekat bawah. Komen kat YouTube dekat video ni. Bukan komen kat WhatsApp, bukan. Komen kat video YouTube ni. Boleh? Lepas nyatakan awak punya pandangan, jawab soalan yang cikgu dah bekalkan dalam grup WhatsApp. Okay, itu saja. Kalau masih tak faham, keliru-keliru sikit, blur-blur, boleh PM cikgu, boleh tanya cikgu soalan. Kalau nak tahu, contohlah kan, awak nak tahu lagi dengan benda yang lebih lanjut, boleh juga tanya cikgu, cikgu akan terangkan. Okay, sekian saja. Terima kasih.